sini man qama Ramadan. Sebab apa kata Profesor Dr. Ali Jumaah, ini dia mufti Mesir dulu. Dia kata afdal sembahyang berjemaah, tarawih ni berjemaah. Sebab Nabi mula-mula buat 3 hari pertama tu Nabi buat berjemaah. Jadi afdal kita buat berjemaah, kata dia. Jadi kita harap sembahyang tarawih kita itu termasuk dalam orang yang mendirikan ataupun menghidupkan malam Ramadan. Isu dia sekarang ni, kita sembahyang tarawih ni suka sangat cari tempat laju. Jangan cari tempat laju sangat. Sederhana dah. Masjid negeri cantik, tapi saya yakin tempat-tempat mana pun cantik lah sembahyang tarawih. Paling tidak pun tak laju sangat. Cuma baca beberapa buah ayat, lepas tu baca ayat dan sebagainya. Jadi isu yang sekarang, kita nak kita termasuk dalam kumpulan yang mengerjakan sembahyang tarawih. Itu kan. Sebab tarawih ni ada dalam bulan Ramadan saja. Dan sebab apa sembahyang tarawih berjemaah? Sebab supaya selepas Ramadan nanti kita semangat nak berjemaah. Sebab orang kita ni silap. Dia kata apa? Ramadan bulan perjuangan. Sebenarnya Ramadan bukan bulan perjuangan. Ramadan ni bulan latihan. Latihan untuk 11 bulan akan datang. Kalau berjuang selesai. Lepas tu, sebab kata perjuangan itulah yang berjuang. Lepas tu, rehat kan? Start daripada Syawal lagi dah rehat. Sampai Syaban balik. Lepas tu, masuk Ramadan balik, baru mula cari songkok, cari ketayak. Tapi bukan orang sini lah. Yang saya cakap ni, mungkin orang di benua lain lah. Sebab saya yakin tuan-tuan tidak begitu. Sebab saya pun macam tadi nak masuk, malu tuan nak berserah. Sebab tuan-tuan ni dari segi pahala memang banyak tuan-tuan pada saya. Sebab tuan-tuan ramai. Dosa yang saya bimbang. Dosa walaupun saya seorang, takut saya paling banyak. Sebab tu kita kena sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab takwa ni dia tidak terletak pada ketayak tuan-tuan. Takwa ni dia tidak terletak pada title, pangkat ustaz ke, pekerja resda ke, tak kira begitu. Takwa ni benda dalam. Benda yang jelmaan sehingga menghadirkan dirinya membuat sesuatu yang dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak mencuri? Kenapa tak buat maksiat? Sebab takut pada Allah. Jangan tak buat maksiat sebab tak ada tempat nak buat. Kenapa tak buat maksiat? Dah tak ada tempat nak buat. Tapi bila ada tempat, dibuat. Tidak begitu. Jadi itu. Sebab tu muslimat minta maaf lah. Ada yang minta maaf, ada yang tak menutup aurat. Dia kata, saya tak tutup aurat pun ustaz. Ustaz yang tengok di luar saja, hati saya baik, kata dia. Saya kata betul lah, memang tak buat, tak apa. Tapi hati baik. Tapi orang baik ni tutup aurat saja juga. Macam itu. Dah kalau macam tu tak payah pakai baju lah, pergi pejabat je kan. Nampak je macam ni, tapi hati saya baik. Macam itu. Ini masalah orang kita. Dia selalu bercakap ikut suka je. Sebenarnya orang yang tidak menutup aurat ni orang bermasalah tuan-tuan. Bermasalah bukan masalah yang kita, masalah dengan Allah SWT. Bukan masalah dengan Allah Ta'ala berat. Masalah dengan manusia boleh tahan lagi. Itu isu itu sikit lah. Jadi tuan-tuan dimaksudkan di sini, dia kata kita nak sembahyang tarawih kita itu biar cukup ramuan. Sebab apa? Sebab kalau kita masak pun nak tergamak dah puan kalau masak. Sengaja tak mencukupkan resepi. Tak masuk gula ke, tak masuk garam ke, tak masuk apa-apa yang patut. Sanggup ke tak? Untuk dimakan oleh suami tercinta tu. Tak sanggup. Ajinomoto paling tidak masuk kan. Sikit lah, bukan banyak sangat. Kalau banyak sangat, botak kepala. Minta maaf kalau ada yang botak kan. Saya pun termasuk dalam kumpulan itu juga. Sebab yang di bulan Ramadan ni sunat makan kurma. Kurma pula, kalau boleh kurma ajwah, kurma Nabi. Tapi kurma Nabi ni tuan, kalau makan banyak botak kepala. Sebab dia mahal. Harga dia baru ni saya tengok di Bandar Baru Bangit 150 sekilo. 150 ringgit sekilo. Jadi saya pun nak beli juga. Jadi tak apalah dulu sebab ada lagi apa ni. Jadi kurma ajwah itu kurma Nabi tu. Jadi sunat makan. Memang makan 7 biji niat itu insya-Allah dia boleh halang daripada kena sihir. Tapi mahal tu lah. Dan tahun ni insya-Allah tak tahu mungkin lagi mahal kot. Jadi balik pada cerita tadi tarawih tu tuan-tuan, kita nak tarawih kita tu biar menepati cita rasa ataupun istilah mudah tadi, masakan kita tu kita nak biar sedap. Sebab tu kalau sedap, orang akan datang. Sebab tu ada restoran ni kata dia kena sihir, padahal bukan dia kena sihir. Dia sihir diri sendiri. Kedai dia, kita pergi kedai dia setengah jam tunggu tak dapat makanan lagi. Cuba pergi kedai mamak. Ini bukan nak mempopularkan mamak.
Walaupun nampak saya macam hitam ni kan. Mamak. Kedai mamak tuan-tuan, belum duduk lagi dia datang, dia jumpa kita. Apa mau minum? Padahal bahasa Melayu dia salah. Patutnya mau minum apa kan? Tapi kedai kita, orang kita duduk setengah jam, bawa keluarga. Sehingga kan anak kecil meniarak atas meja. Tak sampai lagi air. Lepas tu sampai tom yang atas kepala. Jadi minggu depan tak dah tuan-tuan. Jadi sudah sekarang ni kita nak tarawih kita tu bermutu. Sebab tu tuan-tuan, tarawih kita ni kita sebenarnya menumpang orang. Sebab tu kalau kita pergi dengar imam baca semayang tu dapat pahala. Duduk berdiri dengar imam. Kalau panjang sikit pun apa salahnya? Panjang pun tak lebih daripada qul huwallahu ahad kan begitu. Itu pun kita dah panjang dah. Tapi tak boleh berdiri boleh. Tak boleh berdiri. Ini Chelsea nak mari ni. Ada orang dah pusing nak buka puasa di mana. Aku ingat dia fikir nak sembahyang tarawih di mana. Allah, buka puasa dalam kereta boleh. Buka puasa dalam kereta. Sembahyang tarawih belum tentu boleh dalam kereta. Sebab nak berjemaah. Di rumah selalu main berjemaah dah puan. Selalu berjemaah. Suami jadi imam ke puan jadi imam? Suami jadi imam. Jadi sebenarnya sembahyang 2 orang lah tak? Sebab kalau anak kecil ke ataupun yang anak dah besar, sembahyang 2 orang. Saya nak tanya satu je. Pernah tak suami kata betulkan soft? Anak sembahyang berjemaah dengan betulkan soft. Pernah tak? Sembahyang 2 orang. Kalau dia sebut tu tuan-tuan, dia ada makna tu. Sebab soft ni tak boleh dibetulkan kecuali 2 orang paling tidak. Jadi maksudnya dia nak ada seorang lagi tu. Itu maksudnya kita minta maaf lah. Sebab tu puan-puan yang kena berhati-hati. Suami sembahyang kan? Sembahyang 2 orang. Anak dah pergi college ataupun universiti, pergi asrama ataupun ni, duduk 2 orang di rumah. Tuan Cik pernah gitu je. Sembahyang 2. Betul kan soft tengok lagi tu. Isteri kata jadi kena berhati-hati tu. Dia perempuan ni tak ada masalah. Dia orang lelaki ni suka je. Tapi tak berani juga. Sebab ketua polis negara pun. Ketua polis negara seorang je bini. Ada seorang tu ni, dia punya taekwondo tu apa? Black belt lah. Yang tinggi sekali. Tak berani poligami. Orang tanya kenapa? Sebab dia walaupun black belt, isteri dia lagi hebat. Black belt tu dia. Beleter lah. Orang kata black belt. Astagfirullah. Yang lelaki ni black belt, tapi isteri dia lagi hebat. Black belt. Allahu Akbar. Tapi muslimin, kalau isteri black belt pun jangan kecil hati. Sebab itu memang sifat dia. Sayyidina Umar yang garang, bukan garang, Sayyidina Umar ni syaitan takut. Syaitan takut. Tengok Sayyidina Umar lalu, syaitan lari. Kita mari dah syaitan. Isteri Sayyidina Umar beletek kepada Sayyidina Umar. Ada seorang sahabat datang rumah Sayyidina Umar nak mengadu, isteri dia suka beletek. Dengar lagi rumah Sayyidina Umar, isteri Sayyidina Umar pun lebih daripada isteri dia beletek. Tapi Sayyidina Umar diam je. Bila sahabat tu nak balik, Sayyidina Umar panggil, mari sini, takut nanti jadi gosip kan. Kenapa isteri aku beletek? Aku diam sebab yang pertama, isteri aku ni banyak kebaikan. Yang pertama, dia menyelamatkan aku daripada buat dosa. Tahu gitu. Yang kedua, isteri aku menyediakan pelbagai kemudahan untuk aku tu dia. Masak, makan, minum dan sebagainya. Menyusukan anak. Sebenarnya tugas isteri ni tuan-tuan, kalau ikut betul ni, jangan dibuat pula ikut punya. Masak tu kalau tak nak masak pun tak apa. Suami, tapi oleh kerana amturazin buat. Cuma dalam mazhab Hanafi ke apa? Wajib. Cuma dalam mazhab Syafi'i, tak silap saya, isteri ni kalau boleh cek kuku, tengok gitu je. Tapi oleh kerana dah amturazin buat sebab mematuhi perintah suami wajib. Itu pula. Maksudnya begitu. Nak menyusu pun perlu minta izin suami. Nak menyusu anak orang. Sebab tu ni ramai orang tak perasan. Datang anak orang, dia susu tak boleh. Kena minta izin suami. Sebab susu isteri tu milik suami. Ini pelik juga tuan-tuan. Yalah, sebab kalau tak ada suami, tak ada susu kan begitu. Yang ada baru-baru ni tu, itu lain cerita. Tapi tak boleh cerita siang-siang ni. Sebab itu akan. Jadi tuan-tuan, balik pada sembahyang tarawih kita hari tu, kita nak sembahyang tarawih kita tu berkualiti. Biar betul sembahyang kita ni. Di samping tu, Nabi nak suruh kita ni belajar sembahyang. Sebab Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Tapi isu dia kita tengok laju sangat sembahyang.
Sembahyang. Sebab sembahyang tarawih ni sembahyang sambil berehat. Allahu akbar kabira. Sembahyang sambil berehat. Sebab tu kita ni banyak laju berehat. Sebab tu ulama kita ada zikir. Zaman dulu dia tak ada zikir, dia duduk sekejap tunggu balik. Sekarang ni zaman kita dia ada hiasi dengan zikir. Dan zikir tu lah zikir-zikir yang hebat. Sebagai contoh, selawat pada Nabi hebat. Apa lagi? Ucapan la ilaha illallah hebat. Sebab la ilaha illallah ni afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebab ada 4 perkara yang Nabi suruh kita perbanyakkan minta ataupun sebut pada bulan Ramadan. Yang pertama, Nabi suruh kita perbanyakkan istighfar. Sambil kerja dah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil menaik, astaghfirullahalazim. Ada seorang sahabat tu tak, bukan sahabat, zaman tabi'in. Dia ni uli roti, buat kedai roti lah. Dia ni tuan-tuan, sambil uli roti tu dia istighfar. Pada suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal pergi ke suatu tempat, dia nak tidur di masjid, tak dapat tidur tuan-tuan. Dulu pun masjid kunci juga. Orang ni tak kenal Imam Ahmad. Dia halaunya Imam Ahmad. Ada seorang tua tu, dia pembuat roti, dia nampak. Dia pun panggil orang tu, ajak tidur di kilang roti dia. Dan Imam Ahmad ni, dia tak tidur terus. Dia tengok apa orang tu buat, uli roti. Sedang dia uli roti tu, mulut dia tak berhenti daripada beristighfar. Jadi Imam Ahmad pun tanya, tuan, saya tengok tuan ni selalu beristighfar. Apa yang tuan dah dapat? Dia kata, semenjak aku buat amalan ni, semua benda aku dah dapat. Kecuali satu je, kata dia. Aku ni niat sangat nak jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kata dia. Tapi tak dapat jumpa lagi sampai sekarang. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, saya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya apa, tuan-tuan? Berkat dia beristighfar, Allah Ta'ala hantar Imam Ahmad bin Hanbal ke tempat dia. Sebab tu ulama kata, istighfar ni banyak kelebihan dia. Ada ulama kata, tanah yang tak subur pun kalau istighfar akan jadi subur. Dan sebab tu minta maaf, ada orang jumpa seorang ulama, dia tak dapat anak, belum dapat anak. Ulama tu beritahu, istighfar banyak-banyak. Bila istighfar banyak-banyak, insya-Allah akan dapat zuriat, kata dia. Wallahu a'lam dapat tu. Yang kedua, Nabi suruh kita ni banyakkan bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun la ilaha illallah. Sebab tu saya terperasan, sembahyang 10 tu, bila kan selalu sebut la ilaha illallah kan. Jadi paling tidak pun antara sembahyang tarawih dengan sembahyang tarawih tu, kita bersyahadah lah. Dan yang ketiga, dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala suruh kita, Nabi suruh kita banyakkan minta dapat masuk syurga. Kena minta masuk syurga ni. Dan syarat nak masuk syurga ni, seperti mana Nabi suruh minta yang keempat, iaitu kita minta amalan yang kita buat ini mendapat redha Allah. Sebab redha Allah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sembunyikan. Dalam perbuatan kita yang banyak-banyak ni, kita tak tahu mana satu yang Allah Ta'ala redha. Dan yang menakutkan kita lagi, kita takut amalan yang kita buat itu Allah Ta'ala murka. Itu yang kita takut. Kerja tuan-tuan, insya-Allah dengan kerja tuan-tuan ni, Allah Ta'ala akan redha untuk tuan-tuan layak masuk syurga Allah. Tu. Dan kita tuan-tuan, yang kita nak Allah Ta'ala redha kita. Sebab tu dalam bulan Ramadan ni, antara doa yang afdal kita baca ialah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa Uwais bin Qarni. Doa ni ada. Uwais bin Qarni ni berdoa. Doa ini menurut riwayat, ada riwayat kata, kalau tak silap saya, Cik Usli ya, Cik Usli. Cik Anwar, Cik Usli, Cik Anwar. Yang entah ada di Taman Entah tu kan, entah ada cerita tentang kisah Uwais bin Qarni. Dalam cerita itu, kalau boleh perbanyakkan, insya-Allah. Saya ambil tarian. Saya baca, Uwais bin Qarni ni tuan-tuan, dia seorang sahabat. Tetapi dia turun title jadi tabi'in. Sebab dia tak jumpa Nabi. Dia hidup zaman Nabi, tapi tak jumpa Nabi sebab dia jaga mak dia yang sakit. Dia jaga mak dia, sehingga kan dia hasrat dia nak pergi jumpa Nabi di Madinah tu, terbengkalai lah. Sebab jaga mak dia. Selepas mak dia mati, barulah dia pergi jumpa Nabi. Dan menurut riwayat, apabila dia pergi jumpa Nabi, sebelum mak dia mati, mak dia izin dia pergi. Tapi bila dia sampai di Madinah, Nabi tak ada. Jadi dia pun tak boleh tunggu, dia pun terus balik. Sebab